Qala Syekh Abdul Rahman As-Safuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana wa muslimina bihi wa barakati ulumihi fid darain amin. Qala ra'aitu fi tafsiri muftil jinni wal ins Najmuddin An-Nasafi min aimatil Hanafiyah kasarallahu minhum fi tafsiri surati Wadduha anna Salmana ay Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ahdan nabiyya sallallahu alaihi wasallam unqu da'ina bin faja'ahu sa'ilun fa'atahu unqud fara'ahu Utsmanu fasyarahu minas sa'il wa ahdahu aidan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakaza thalatha marrat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atajirun anta am sa'ilun fa anzalallahu ta'ala wa amma as-sa'ila fala tanharu. Dalam tafsir mufti jin dan manusia, kita kalau ngajar yang hadirnya manusia je. Jin tak nampak pun, mungkin ada hadir. Tapi Syekh Najmuddin An-Nasafi ni, kita kena tafsir Nasafi itu daripada ulama Hanafi, mazhab Hanafi. Dia mufti jin dan manusia, beri fatwa pada jin dan manusia. Kita jarang, kita mufti manusia je. Tak ada jin datang minta fatwa. Kalau ada pun kita tak tahu. Kalau di India tu memang ada ulama, ada yang mengajar manusia biasa macam kita ni, dan juga ada yang mengajar jin. Di India ada kawan saya cerita, ada satu ulama tu lepas isyak dia naik atas kubur masjid. Sana ada meja kosong panjang, kitab terbuka, orang tak nampak, jin belajar. Di sini kalau ada jin buat kitab atas meja ni nampak tu, biarkan aja. Dia hebat. Kalau dengan jin pun jadi tok guru. Kita jadi tok guru dengan manusia pun susah, dengan jin. Jadi dalam tafsir surah Wadduha, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah menghadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu gugus ataupun satu tongkol tangkai anggur. Maka datang seorang peminta sedekah. Nabi berikan anggur itu kepadanya. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nampak ketika itu, bila Salman dah bagi Nabi setangkai anggur tu, setongkol anggur, maka Nabi, orang datang minta sedekah, Nabi berikan anggur tu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ardahu dia tahu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ardahu, dia pada mata dia tu ada macam garisan lurus kecil nampak. Kenapa? Kesan air mata dia menangis, sampai ada kesan air lalu sini, air mata dia. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ardahu. Masa Sayyidina Utsman kena bunuh, kena tikam, ketika itu beliau sedang baca Al-Quran. Darah tikaman tu jatuh pada Al-Quran, ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah. Itu Sayyidina Utsman. Cukup. Hanya dengan Allah sahaja. Jadi Sayyidina Utsman beli anggur orang minta sedekah tu, beri balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang minta sedekah minta lagi anggur, Nabi beri balik. Sayyidina Utsman nampak, beli balik, beri balik pada Nabi.
Lepas tu datang lagi minta kepada Nabi, Nabi beri balik. Semua tengok, beli balik, beri Nabi balik. Macam orang meniaga. Ya, sahabat tu walaupun dia macam kita mengingati Nabi SAW, kita nak selawat. Sahabat ni dia bersama Nabi. Kalau tak berselawat pun dia sentiasa bersama Nabi. Kita kalau tak berselawat, kita jauh dari Nabi. Kita nak dekat dengan Nabi, kita buat perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Nabi, yang boleh mengingatkan kita kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selawat contohnya. Sahabat senang, dia bersama Nabi, duduk dengan Nabi. Kata selawat pun dia duduk sama Nabi, dia ingat Nabi dan dia nampak Nabi. Kita kena buat perkara yang mendekatkan diri kita kepada Nabi. Macam selawat. Bukan selawat saja, banyak perkara-perkara mengikut sunnah ni. Macam kita di rumah biasa kita nampak rumah kita, tuan-tuan saya tahu ada yang tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun tulis sini Allah, belah sini Muhammad. Kadang-kadang tu rumah tu nampak tulisan Muhammad tu. Selawat apa tidak? Kita bukannya dengar nama Nabi je, bila kita lihat nama Nabi pun Muhammad, kita nampak tu Muhammad, kita tahu itu nama Nabi SAW. Apa salah kita selawat? Nampak nama dia Allahumma salli alaihi. Ataupun kita selawat Ibrahimiyah ke apa selawat juga, kita nampak Nabi tu Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli alaihi. Ataupun nampak Nabi, nampak tulisan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Ini dekat rumah tampal je Allah Muhammad, nampak tengok aje. Lepas ni kan nampak tengok tulisan Muhammad tu selawat. Tampal je apa gunanya, beli mahal dah lawa pula tu. Tak guna tampal, ambil turun aja. Tulis sendiri kan. Kat rumah tu ada tulis Muhammad kan. Tengok selawat. Itu salah satu cara yang kita ingat Nabi, nampak tulisan Muhammad Allahumma salli alaihi. Nampak je sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok aja. Lepas ni nampak tulisan Muhammad selawat. Ataupun apa juga yang menyebabkan kita boleh selawat. Macam kita baca Al-Quran, kita tahu, kita dengar orang ceramah maulud, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan kau wahai Muhammad. Kita tahu yang masukkan itu tidak aku utuskan kau, mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sallallahu alaihi wasallam. Tahu siapa yang masukkan ayat tu. Ataupun saya pernah beritahu tuan-tuan, kalau kita dengar orang sebut nama Muhammad, siapa ni nama ni Muhammad bin Hashim, Allah SWT. Kenapa ada sebut nama Nabi tu? Apa salahnya? Itu boleh mendorong kita ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali Rasulullah begitu. Maka Nabi pun cakap, atajirun anta amsaidun, engkau ni meniaga ke ataupun orang yang minta sedekah tu meniaga? Maka Allah turunkan ayat wa ammasaila fala tanhar. Maka orang minta itu jangan kau herdik. Begitulah sahabat. Ada apa makanan ke, mereka mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri. Sama Al-Farisi menghadiahkan segugus anggur kepada Nabi sallallahu. Hadiah. Tidak pernah begitu tuan-tuan. Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Lepas itu kalau kita jadi imam, tak kisahlah imam kampung mana pun, jangan tersilap pun tak. Kita baca Fatihah, kita baca Yasin, Fatihah Yasin ni malam Jumaat ni gini, kita hadiahkan bacaannya, itu betul. Jangan sedekahkan bacaannya pada Nabi, silap, hadiahkan. Nabi tidak mensedekah, hadiahkan. Tak apa kita hadiahkan kepada Nabi, hadiah pada sahabat, hadiahkan pada ibu bapa kita, tak ada masalah. Itu biasa. Imam tahu tu. Jadi sahabat ini dia dekat dengan Nabi, walaupun tak selawat tapi dekat Nabi, senang diingatkan Nabi. Kita tidak melihat Nabi, tidak zaman Nabi, tapi cara kita mendekatkan diri Nabi, kita berselawat dan juga mengikut sunnah dia dan juga perkara yang disuruh oleh Nabi. Itu cara dia. Walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, tidak bersama Nabi SAW, tapi kita beriman dengan Nabi SAW. Kerana beriman dengan perkara yang gaib, tak nampak itu, lebih menguatkan iman. Sedangkan sahabat itu kelebihan dia bersama Nabi. Kita walaupun tak bersama Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara yang gaib ni, yang kita orang beriman dengan perkara gaib tu lebih menguatkan iman dia. Macam beriman dengan Isra' Mi'raj. Memang kita nampak tak apa, tapi kita beriman percaya, itu lebih menguatkan iman kita. Macam dulu Raja Tubak dulu daripada India pergi berburu jauh berburu sama askar dia, jadi ulama-ulama dia berkampung dalam hutan jauh sampai ke tempat yang nama Madinah, tempat Nabi hijrah itu, berburu lama sampai masa raja cakap kita balik negeri. Semua bersiap balik. Ada satu kumpulan pendeta, ulama, kami tak nak balik tuanku, kami nak duduk sini, nak tunggu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan muncul di sini, tempat hijrah Nabi. Kami nak tunggu di sini. Kalau kami tak jumpa pun, cucu cicit kami akan datang, surat kami akan jumpa Nabi itu. Itu ulama gitu. Maka raja dan tentera pun berangkat balik, dan raja tulis surat pada Nabi akhir zaman, aku raja ini beriman dengan kamu. Belum pun dibangkitkan Nabi SAW, Raja Tubak tu dah beriman dengan Nabi. Surat tu beri pada pendeta tu, ulama tu beri untuk sampai kepada Nabi. Mati jenis ulama tu, surat tu pindah pada anak dia. Mati anak dia, surat tu pindah pada cucunya. Sampai Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi bersama dengan unta dia yang bernama Qaswa. Jadi unta yang Nabi naik itu singgah. Memang orang Madinah dia tunggu, dah siap rumah masing-masing, harap-harap Nabi akan bermalam di rumah mereka. Ketika itu unta bersama Nabi itu terus jalan singgah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai pada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari terus menyerahkan surat Raja Tubak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan orang terakhir sekali megang surat Raja Tubak itu, punya lamanya. Bila buka aja, ahlan ya akh salih, Nabi cakap dia itu, selamat datang wahai saudaraku yang soleh, yang baik. Nabi mengalu-alukan iman Raja Tubak ketika itu. Tu unta yang Nabi naik tu tuju terus pada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pemegang terakhir surat. Ada kisah dia. Jadi nak cerita sini bahawa sedekah itu, hadiah itu kita beri tidak mengira orang. Hadiah kita beri siapa? Untuk melirakan seorang itu. Nabi tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nabi kalau sahabat atau siapa beri cakap, ya Rasulullah ini sedekah daripada saya, Nabi suruh sahabat makan, Nabi tak makan. Tapi kalau orang yang beri itu, ya Rasulullah ini hadiah dari saya, Nabi pun makan, ajak sahabat-sahabat makan. Itu kalau orang, bila memang ada sebagian kita ni kalau cakap ni sedekah, kadang keberatan, tak apa, ambil aje. Bagus kita buat ni apa dia kau. Kadang orang keberatan cakap sedekah. Sedekah ni perkara yang baik itu. Sampai kita tasbih pun sedekah. Sedekah ni umum, luas. Jadi ada masa hidup sampaikan orang bila di akhirat tu, baliklah kami pada dunia, kami akan beramal soleh, kami akan sedekah. Sebut sedekah tu. Kat dunia berkira. Atau sedekah tu walaupun sedikit, kita beri. Jangan kita fikir sedikit, kita beri. Ada memberi tu walaupun sedikit. Allah bukan kira sedikit ke banyak, yang dikira kita memberi tu walaupun sedikit. Tetapi pahala ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang sedekah tu, walaupun kecil barang ni, sedikit, kita tak tahu. Pernah saya cerita pada tuan, Nabi Idris tu
diperlihatkan neraca timbangan besar antara langit dan bumi, masyrik dan maghrib, besarnya neraca tempat timbang amalan. Diperlihatkan kepada Nabi Idris alaihissalam. Kata Nabi Idris, siapa punya amalan banyak timbang tu? Maka Allah firman, wah Idris, kalau aku nak penuh ke satu tu, cukup untuk sebelah kurma saja. Kalau sedekah sebelah kurma, kalau Allah nak bagikan pahala sebesar itu hak Allah. Sebab tu kita walaupun sedekah sikit kecil tu, jangan kita lekehkan. Tetapi pemberian Allah, balasan dia kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat baik pada orang, kita mungkin kerja sedikit, mungkin ada kerja sedikit, tapi orang beri upah banyak. Banyaknya ni, ambil. Allah pun gitu juga, kerana hambanya buat amalan sikit, tapi balasan ni banyak. Baca Quran Alif Lam Mim 3 huruf 30, 1 huruf 10. Banyaknya. Pemberian Allah tu banyak. Cuma amalan ni, kebaikannya orang buat sedikit. Qala ra'aitu fi mawridil azbi anna syaban sahiba Daud alaihi salam. Seorang pemuda bersahabat dengan Nabi Daud alaihi salam. Fa akhbara malakul mauti bi annahu yamutu ba'da salasati ayyam. Maka malaikat maut cakap kepada Nabi Daud, orang mudanya lepas 3 hari ni dia mati. Baru kawan dengan Nabi Daud. Kata malaikat maut, orang muda ni nanti lepas 3 hari ni dia mati. Fashaqqa zalika ala Daud. Maka Nabi Daud pun rasa pecah hati, Allah, baru kawan nak mati pula. Falamma madha alaihi salasatu ayyamin, manakala berlalu 3 hari, fara'ahu saliman. Nabi Daud tengok orang muda tu, sejahtera, selamat, tak mati pun. Summa madha alaihi syahrun. Kemudian berlalu sebulan. 3 hari tengok, tak mati pun. Sampai sebulan, ada lagi. Fata'ajjaba min zalika. Maka Nabi Daud pun takjub, pelik, heran. Tak mati, kata malaikat maut. 3 hari mati. Takkan malaikat maut nak bohong. Pelik Nabi Daud AS. Faja'ahu malakul maut. Maka malaikat maut datang kepada Nabi Daud AS. Waqala, maka dia cakap kepada Nabi Daud AS, lamma aradtu qabda ruhahu ba'da salati ayyam. Manakala aku nak ambil roh dia masa 3 hari, tajallallahu alayya, maka Allah perlihatkan cahaya pada aku, terang, perlihatkan mungkin kebaikan dia. Waqala, maka Allah firman pada malaikat maut, ya malakal maut, innahu qabla faraghi umrihi. Dia ni, orang muda ni, sebelum habis umur dia, nak cabut nyawa dia, nak habis umur, mana nak mati, biyaumin, satu hari ni, kata dia, kharaja fawajada miskinan. Orang muda ini keluar dan dapati dia jumpa satu orang miskin. Fa'atahu 20 dirhaman. Dia beri 20 dirham. Duit lah dinilaikan. Mungkin di nisbah dulu, dirham ni mana, tak zaman dulu dinisbah gitu aja. Macam kita, orang beri RM20. Pada zaman bila cuma kita nisbah aja tu. Jumpa orang miskin, orang pemuda ini, beri 20 dirham. Faqala lahu, maka orang miskin tu cakap pada orang muda tu, barakallahu fi umrika. Allah berkatkan umur engkau. Ni jaga. Kalau kita beri pemberian perseorangan tu, sedekah apa gini, kalau dia mendoakan kita, cakap amin. Dia cakap, kalau kita beri, Allah berapalah dia minta. Kalau kita bagi RM10, mungkin pada orang RM10 tu sikit, tapi orang yang menerima tu nak anggap RM10 tu besar. Dia cakap, Allah tambah pada rezeki kau. Cakap amin. Amin. Fastajabtu da'watahu, kata Allah, aku perkenankan doa orang miskin tu. Orang miskin doakan,
Kadang-kadang tuan-tuan, orang minta kita mungkin minta tolong kan, Allah tolonglah anak saya ni nak sambung belajar ni sikit ni duit lagi, tolonglah pinjam apa gini ni. Kalau tak pinjam pun berilah saya tolong ni. Dalam lebih kurang 700 saja ni kurang ni. Lain tak apa saya usaha sendiri. Kita pun tengoklah, kita beri dia. Pada kita Allah tak apalah ambil. Kita mungkin simpanan lebih beri. Ketika kita beri tu tuan-tuan, perasaan orang menerima tu rasa lapang, rasa senang. Jadi ketika dia senang tu, dia cakap Allah, ya Allah berilah dia balasan apa ke, murahkan rezeki dia, panjangkan umur dia, sihatkan badan dia. Kalaulah ketika dia doa itu, hati dia cakap itu, Allah perkenankan doa dia, berbahagialah kita ketika itu. Itu dia. Maka aku perkenankan, kata Allah, doa orang miskin tu, wa ataituhu bi kulli dirhamin aman. Maka aku berikan bagi orang muda ni tiap-tiap 1 dirham tu setahun. Maknanya dia beri 20 dirham, 20 tahun tambah umur dia. Panjang umur. Nak panjang umur, rajin sedekah. Lokit kedekut, ataupun orang Cina cakap lingsek niauci tau. Lokit bakil kedekut. Pendek umur. Nak panjang umur, rajin-rajin. Sedekah ni banyak bentuk, bukannya duit aja. Kan sedekah Fatihah, kita lalu kat kubur tu pergi jalan tu kan. Kat jalan banyak kubur, lalu aja. Sedekahlah Qiraat sekali, Falak sekali, Nas sekali, Fatihah sekali. Lalu lepas cakap, ya Allah aku hadiahkan pahala banyak ni pada ahli kubur sini. Tak, lalu aja. Padahal akan datang sampai masuk situ juga kita. Maka Allah berikan hati dirham tu 1 tahun, maka 20 dirham 20 tahun tambah umur dia. Begitu sekali. Mana umur muda tu elok 3 hari lagi mati, panjang balik tambah. Begitulah kelebihan Allah SWT. Dan juga beri kelebihan pada orang sedekah. Amalan sedekah tu tak ada siapa yang tahu pahala kebaikan dia. Walaupun kita sedikit beri, kita beri kepada orang tu mengharapkan sangat. Kadang kita tak ada tak apa, cakap nak elok, Allah tak ada apa aku nak beri, cakap elok. Cak zikir apa juga amalan, senyum bersedekah. Sebab tu kita orang yang bercampur orang dan orang yang mengasingkan diri, tak campur orang. Orang yang bercampur orang tu lebih bagus. Kenapa? Dia campur orang, dia sabar kerana orang, dapat pahala. Dia dapat senyum dengan orang, dapat pahala. Dia beri salam dengan orang, jawab salam, dapat pahala. Campur orang ni banyak dorongan yang kita boleh dapat pahala. Sebab kita banyak dapat kebaikan. Kalau kita duduk seorang, nak beri salam dengan kambing, ayam yang kita beli, duduk seorang jauh kan, duduk seorang, campur orang. Paling kurang kita pergi sembahyang Jumaat, pergi campur orang, manis muka. Sebab tu Nabi kata, wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, irtanimu, da'watas sa'il, rebutlah doa orang yang minta atau orang sedekah tu. Inna farhati qalbi, ketika gembiranya hati orang yang meminta tu, rebut doa dia. Irtanimu da'watas sa'ili 'inda farhati qalbihi bisadaqah, rebutlah doa orang yang minta itu ketika gembiranya hati dengan sedekah. Ketika dia suka, Allah terima kasihlah gini, suruh dia doa kita, minta dia doa kita. Kita katalah kita ada sakit apa, kecil manis, darah tinggi, macam kan dah tertua ni, orang tekanan darah rendah, saya nampak badan macam gini ni, darah rendah ni, tak gaya, pening kepala. Nampak macam gini ni, ustaz maintain, pening juga. Bangun kalau duduk lama macam Tuan Haji, duduk lama kalau bangun tak kena gaya, darah tersekat kan. Nampak ni, pening juga. Nampak sehat lagi ni, dia pening, dia pitam, apa kita tahu. Jadi bila kita sedekah pada seorang, beri pemenang seorang, orang tu gembira, dia minta apa ke orang tu gembira, Allah terima kasihlah, aku engkau tolong aku lah, senang sikit hatiku. Suruh minta dia doa pada kita. Doakan saya supaya sakit saya ni hilang, doakan supaya anak saya ni berjaya semua, doakan saya supaya anak saya baik semua, doakan supaya saya mudah buat kebaikan, saya suka buat amal baik, panjang umur.
Senang aja. Kan macam dia. Apa doa cakap? Ya Allah, perkenankanlah doa dia. Tunaikanlah hajat dia. Habis cerita. Macam kita kan, kita minta pada seorang tolong apa gini. Bila dia tolong kita, Allah kita suka. Dia kata, doakan saya apa gini, saya gini. Senang cakap. Ya Allah, tunaikanlah apa hajat dia. Habis cerita, senang. Sudah tunjuk pada tuan-tuan cara gitu. Senang je, tak payah cakap apa. Macam siapa nak pergi haji, umrah, kamu cakap, doa kan kamu tazam dekat Kaabah pun ke doa, kau tolong minta doa aku gini. Ialah, kita doa ya Allah. Si Anu tu minta doa, semua minta doa tu, perkenan tunaikanlah hajat dia. Habis cerita, senang je. Apa kita panjang kita tulis, susah nak baca. Ya Allah, tunaikan hajat dia. Habis cerita. Begitu. Jadi tuan-tuan, orang yang minta ini kadang-kadang dia benar-benar mengharapkan pertolongan daripada seorang tu. Kerana mungkin dia tak harap sangat kita tolong, tak harap sangat kita bantu dia. Maka ketika itu, bila kita dapat bantu dia, dia rasa begitu lapang dada, senang hati dia tu, kita melapangkan dada dia, maka Allah lapangkan dada kita dengan tunaikan apa hajat kita melalui orang yang sedekah itu. Batu orang sedekah tu jangan kita marah dia. Itu kan Nabi, wa ammasa ila fala tanhar. Adapun orang yang tak kata Muhammad, jangan kau herdik, jangan kau tungking macam. Hei, asyik minta aja, hari tu minta ni minta lagi. Tak. Benda itu kebaikan. Bila kita tak dapat, kita cakap kebaikan. Setiap perkara kebaikan yang kita buat, jangan kita ada keburukan kita iringkan. Contohnya, macam nasihat tu baik. Tetapi masa kita nasihat, jangan kita tunjukkan perkara yang buruk. Contohnya, cakap kasar. Ini nak nasihat orang. Nasihat tu baik. Tapi jangan, nasihat setiap perkara yang baik, jangan diiringkan perkara yang buruk. Kita nasihat tu perkara baik, mesti dengan cara baik. Nak buat baik, mesti cara baik. Nak nasihatkan orang dengan baik, mesti cara baik. Tak boleh kasar-kasar. Apa ni? Gini-gini. Hati dia sakit dengar. Aduh, hai. Ni aku nasihat kau ke gini? Hati sakit dengar. Tak, nasihat tu baik, tapi mesti cara yang baik. Macam kita berdakwah, memang perkara baik, mesti dengan cara yang baik. Macam mengajar tu memang satu kebaikan, mesti cara baik juga. Kena mengajar tu perkara yang baik, mesti dengan cara yang baik. Itu kena ingat prinsip dia. Sebab itu Nabi SAW dia sedar diri dia. Masa dia taib orang baling, saya pernah cerita perhentian orang baling dengan batu sampai berdarah tumit. Malaikatnya gunung tu izinkan aku nak, biar aku gontoh gunung ni timpa pada orang yang baling kau ni. Kata Nabi, jangan. Bumi kata biar aku belah, dia apa ni, sumbat kau dalam bumi ni, telan. Tidak, kata Nabi. Nabi doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum aku, mereka semua tak tahu. Mungkin generasi mereka ni lah yang akan menyambung risalah aku, yang akan menyambung seruan aku, akan menyeru dengan Islam apa semua. Taib. Maka Nabi cakap, inna rahmata wal azaba la yajtami'an. Sesungguhnya rahmat dan azab itu tidak berhimpun. Bila datang rahmat, azab tak akan datang. Bila datang azab, rahmat tak akan datang. Habis perkara ini macam mana datang perkara begitu? Nabi cakap, rahmat dan azab tidak berhimpun. Inna rahmata wal azaba la yajtami'an. Nabi diutuskan, kita tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kepada kamu wahai Muhammad SAW illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat selalam. Aku diutuskan sebagai rahmat. Ini nak kaum aku ni gunung nak empak dia, bumi nak telan dia, itu azab. Tidak, aku sebagai rahmat, bukan azab. Itu maksud dia. Nabi sedar dia sebagai rahmat, bukan untuk mengazab. Rahmat dan azab tidak akan berhimpun. Nabi tahu siapa dia. Itu sifat Nabi, saksiah Nabi yang kita tak tahu. Jadi kita sekarang sebagai guru, kita nak sebagai pendidik, mesti kita apa cara semua, mesti atas dasar pendidikan. Kalau doktor, mesti atas dasar perubatan. Yang doktor, pakcik gini, 3 hari lagi matilah pakcik ni, tak ada mengubat. Ataupun guru, kau ni bodoh sangat, teruk sangat, bodoh kau bongok ni, kau mati lagi bagus lah, tak payah belajar je, teruk sangat, bodoh sangat kau ni. Tidak. Mesti guru tu, dia mesti atas dasar pendidikan. Doktor atas dasar perubatan.
kerana dia sebagai doktor. Macam pendakwah, asal dasar dia pendakwah, menyeru dan kebaikan. Jangan cakap kasar-kasar. Lepas tu kita, imam tu ada tag tu bagus kan, dia cakap elok, tersusun. Begitu sekali. Jadi Nabi cakap, rebut doa orang yang minta itu, orang minta sedekah tu, orang minta yang mengharapkan sesuatu dari kita ketika hati dia senang dengan sedekah yang kita beri itu. Dan doa dia tu Allah perkenankan. Qala al-Ala'i, kata Ala'i, qala Isa alaihi salam, kata Nabi Isa alaihi salam, man radda sa'ilan, siapa yang menolak orang minta, maknanya tak beri, orang minta tapi dia tak beri, menolak, lam taghshal malaikatu baitahu sab'ata ayyam, malaikat tak datang di rumahnya 7 hari. Itu kata al-Ala'i oleh Nabi Isa AS. Kalau orang minta apa kita, kalau tak dapat, berilah apa yang ada, jangan sampai tak bagi. Kalau kali tolak, tak nak beri, tak boleh, malaikat takkan datang rumah kita selama 7 hari. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar, bersedekahlah kamu, sungguhnya sedekah itu melepaskan kamu daripada api neraka. Rawah Tabrani wal Baihaqi, sedekah itu melepaskan kamu daripada api neraka. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita tuan-tuan, dia beli seorang hamba, orang suruhan untuk membantu dia bekerja, maka datang wahyu pada Jibril, turun buat wahyu, kata dia, keluarkan orang perempuan ini daripada rumah kerana dia ahli neraka, Maka Aisyah tak jadi ambil perempuan tu sebagai bantu rumah, agak beri apa sikit komanya, tak apa, tak jadilah, ambillah koma ni, balik je lah. Kalau Jibril cakap perempuan ni ahli neraka, orang ahli neraka jangan bagi masuk rumah, dia ahli neraka panas, rumah kita panas, ahli neraka panas, neraka ke sifat panas, orang ahli neraka ni masuk rumah kita panas. Yang tak semayang tak apa masuk rumah kita, memang dia baik, cakap dia elok, dia sopan santun elok, tapi tak semayang tak apa, panas tu dia kata. Kita bukan tahu. Maka setelah itu Jibril turun balik, ambil balik orang perempuan tu sebagai pekerja sebagai jariah, ambil balik. Kerana bila lepas dia balik itu dapat mungkin koma sedikit, agak sedih je, dia makan tepi jalan makan, ada orang minta sedekah, dia bagi sebahagian koma yang dapat daripada pemberian Aisyah tu, dia beri para miskin tu. Maka dengan sebab sedekah itulah dia terlepas daripada api neraka Jahannam. Maka Jibril turun, ambil balik orang tu, kata Jibril, dia ada kerja, dia bukan lagi ahli neraka dengan sebab sedekah sedikit saja. Sebab tu sedekah orang sedikit, walaupun orang beri sedikit, jangan kita sedikit benda, jangan. Silap kita ambil satu, kita menganalukan kebaikan dia, satu. Yang kedua, kita telah melepaskan dia daripada api neraka. Itu yang pentingnya. Walaupun sedikit, ambillah, terima kasih banyaklah, alhamdulillah. Walaupun sedikit, tapi pemberian Allah kita tahu apa. Begitulah. Nabi SAW cakap, as-sadaqatu tasuddu bisab'ina baban minasu, rawal Baihaqi. Sedekah itu dia menutup 70 pintu daripada keburukan, kejahatan. Jadi kita ni sekarang tidak tahu kan keburukan kan apa, bala bencana apa gini, kita kena setiap hari mesti ada sedekah supaya terhindar daripada apa juga keburukan. Begitulah kelebihan Allah letakkan sedekah itu, yang mana susah orang nak buat. Lepas tu kena buang sifat bakhil, lokek, kena buang. Hatta dengan isteri anak kita, jangan kita lokek.
Ada orang nak isteri lokek, gaji besar, isteri pun bagi sikit duit, bagi lebih sikit biar dia suka. Bantu kita, anak-anak kita bagi setiap bulan ada bagi duit biar dia suka. Dengan anak-anak lokek. Kalau isteri dan anak dah cakap, suami saya mau pelokek, bakhil, kedekut, aja bakhil, lebih kedekut, lokek nak mampus orang tua tu, dia, macam sumpahnya. Teruklah kadang-kadang dilabelkan macam itu. Anak-anak pun cakap, apa pelokek, jangan harap mintanya. Biar aku kerja sendiri, kata anak-anak. Minta ayah, 1 sen pun tak dapat. Penampar dapat. Itu ayah yang pelokek. Ayah mesti pemurah tu. Dengan ibu, dengan isteri, dengan apa, begitu. Jangan kita pelokek. Sebagaimana isteri kita pemurah kita, buat kita air, tolong kita masak gini, padahal itu masak Syafi'i bukan kerja kita, bukan kerja dia. Tapi pemurahnya isteri itu tolong kita, tolong itu gini. Apa salah kita pula pemurah dengan dia? Anak-anak kita dia tolong kita gini, apa salah kita pemurah dengan anak kita? Bukan orang lain. Dengan anak kita, dengan isteri kita, lebih aula lagi kita jadi pemurah. Kenapa? Itu yang mengajar kita cara tak lokek, tak bakhil, tak apa beri. Begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kesempatan sedikit ini kita dapat manfaat dengan apa yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk banyak buat kebaikan, khasnya sedekah, walaupun bukan dalam bentuk pemberian apa ni, mata wang ataupun harta benda, tapi dalam pemberian yang lain. Sedekah tu banyak cawangan, banyak cara ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.